Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Zainuddin bin Zainal Abidin dari Sekolah Kemasaan Bandar Tenggara 1. Hari ini ingin berkongsi dengan anda semua sebuah kajian tindakan yang bertajuk Meningkatkan Kemahiran Menambah dan Menolak Murid Tahun 2 dalam lingkungan 100 menggunakan kaedah Under 18. Jadi daripada refleksi pengajaran dan pembelajaran lalu, saya mengajar tajuk tambah dan tolak dalam lingkungan 100. Murid diberikan soalan operasi tambah dan tolak untuk dijawab. Sayangnya, terdapat beberapa orang murid dilihat tidak dapat menjawab dengan betul. Jadi, contohnya apa yang tak dapat jawab dengan betul tu? Murid tidak dapat menggambarkan nombor yang lebih daripada 10 apabila ditambah. Contohnya, 59 tambah 17. 9 tambah 7. Dah lebih daripada 10 kan? Jadi, mereka tak tahu nak kira macam mana. Kalau kita tengok depan 5 tambah 1, 6. Mereka boleh kira, jadi mereka boleh jawab. Yang belakang itulah menunjukkan yang mereka tak sampai nak kira lebih daripada 10. Seterusnya, mereka juga tidak dapat menggambarkan nilai selepas angka 10 apabila meminjam dari rumah puluh dalam operasi tolak. Contohnya 94 tolak 77. Okay? Di 94 tolak 77. Mereka tahu nak tolak, nak 9 tu tolak 1 tinggal 8 dan 14 tolak 7. Cumanya macam mana mereka nak menunjukkan 14 tu di tangan mereka? Nak tolakkan dengan 7, mereka tak sampai untuk memikirkannya. Maka sebab itu berlaku kesilapan jawapan dan mereka dapat jawapan 13 itu adalah jawapan yang salah. Fokus kajian saya, jadi saya perlu meneroka satu kaedah untuk murid mudah membayangkan nombor lebih daripada 10 bagi menjawab soalan tambah dan tolak dalam lingkungan 100. Objektif umum saya meningkatkan tahap kemahiran murid untuk menguasai operasi tambah dan tolak dalam lingkungan 100. Objektif khusus saya adalah menanamkan minat murid menjawab soalan tambah dan tolak dalam lingkungan 100, mengubah persepsi murid yang menyatakan bahawa tambah dan tolak itu susah dan menambah keyakinan murid-murid untuk menjawab soalan tambah dan tolak. Jadi objektif khusus ini betulkan minat, persepsi dan tambahkan keyakinan murid. Itulah target saya. Jadi kumpulan sasaran saya terdiri daripada 4 orang lelaki dan 4 orang perempuan. Dijawab masalah yang saya lakukan menggunakan 3 kaedah, iaitu yang pertama pemerhatian, yang kedua temu bual dan yang ketiga adalah ujian pra dan post. Daripada di sini saya dapat kongsikan pemerhatian terhadap apa yang mereka lakukan. Saya dapat lihat di sini 2 gambar. Gambar yang pertama mereka tulis garis-garis kecil untuk mengira nombor yang lebih daripada 10. Bila mereka kira-kira tiba-tiba tersalah. Mereka terus hilang semangat. Begitu juga dengan gambar kedua, mereka kira menggunakan jari. Apabila lebih daripada 10, garu kepala. Okay. Jom kita lihat. Ini contoh rakaman video keadaan sebenar bagaimana mereka mengira di dalam kelas. Dapat lihat di sini bahawa terdapat murid yang sedang menjawab soalan. Okay, kalau lihat perempuan ni pun baru saja menjawab soalan lah ya. Jadi kita lihat di sini, mula-mula lagi dia telah hilang punca. Mereka yang ini telah hilang punca. Bila saya tanya, dah tak nak. Sebab dia tahu dia rasa susah dan mindset mereka dah rasa susah, mereka dah malas nak buat. Kita lihat kat sini pula, murid ini dia buat garisan tu, yang saya katakan garisan-garisan tu untuk mengira nombor yang lebih daripada 10. Kita dapat lihat kat sini, mereka cuba untuk menggunakan garisan dan sehingga beberapa minit kemudian masih lagi menggunakan garisan kerana mereka telah melakukan kesalahan banyak kali dalam pengiraan. Yang ini memang tak nak buat, kosong markah dia tak nak buat langsung. Perempuan ini pula yang menggunakan jari. Dia menggunakan jari mengira tadi lebih dari 10 dan mereka tak dapat jawapan. Padam buat. Dia sampai nak koyak kat sini. Okay, jadi ini semua adalah punca-punca masalah yang dapat dilihat daripada pemerhatian rakaman video dan gambar. Selain daripada itu, saya melakukan temu bual. Contoh soalan yang saya berikan, apakah perasaan anda ketika menjawab soalan tambah dan tolak? Mereka kata, tak seronok lah cikgu, tak nak jawab. Malas lah nak buat, susah. Tak cukup jari lah cikgu, mana boleh jawab. Macam tu sekali. Tinjauan awal masalah melalui ujian pra, saya bagi mereka 10 soalan yang sangat mudah, tahun 1 pun boleh buat. Tetapi mereka ni, 88 mereka ni paling banyak pun boleh betul adalah 6. Ini boleh dikatakan gagal kerana sepatutnya semua tak ada kesalahan langsung untuk mereka jawab 10 per 10. Tapi mereka hanya dapat 6. Jadi pelaksanaan kajian saya pun mencipta satu kaedah pengiraan under 18. Okay, under 18 ni sebenarnya sebuah kad bernombor 2. Di nombor 2 itu ada nombor 1 sampai 18. Sebab tu nama dia under 18 lah. Jadi macam mana nak gunakannya? Langkah pertama, kita kena bina kad itu. Kita suruh murid bina sendiri. Saya printkan saja gambar kad itu, mereka guntingkan, mereka warnakan dan mereka tampalkan di kad manila
Dan yang seronoknya, mereka pasangkan tali di hujung kad itu untuk digantung di leher mereka dan mereka telah mula berasa bangga dan seronok. Teruja nak tahu apa nak buat dengan kad ni. Dapat tarik minat mereka. Kan? Kemudian kita lihat bagaimanakah ia digunakan. Kita lihat langkah kedua, penggunaan kaedah under 18. Contohnya adalah penolakan. 58 tolak 9. Jadi kita tahu, murid itu pun tahu 5 tolak 1 tinggal 4 dan pinjam dapat 18. Macam mana 18 nak tolak 9 ni? Ini yang kita gunakan kat under 18 ni. 18 tolak 9, kita kira sampai 9 naik ke atas dan akhirnya jawapannya adalah 9. Dan 4 itu kita turunkan sahaja. Begitu juga dengan penambahan. Macam mana nak buat? 9 tambah 9, 18. Jadi kita gunakan saja kad 9, kita tambahkan lagi 9 ke bawah, maka kita akan dapat jawapan 18. Letakkan 8 di bawah, 1 di atas, jumlahkan di sebelah kiri itu, kita dapat 98. Sangat-sangat mudah untuk digunakan. Jadi jom kita cuba buat soalan ini. 96 tolak 19. Kita tahu 9 kita kena pinjamkan 1 untuk 8, kerana 6 tu tak boleh nak tolak 9. Macam mana kita nak buat ni? 16 tolak 9. Ini dia, saya tunjukkan kad saya. Okay. 16 tolak 9. Okay, kita boleh buat nombor 16 ni. Kita tolak 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka jawapan dia 7. Saya pun letakkan nombor 7 di situ. Dan 8 tolak 1 juga 7. Boleh guna kad under 18 ni kalau nak guna. Under 18 saya pakai handphone saja. Okay. Jadi dapatlah jawapan 77. Jadi daripada analisis dapatan saya, kita dapat lihat dapatan pemerhatian daripada gambar. Kita dapat lihat gambar pertama itu, murid menjawab semua soalan. Yang kedua, mereka begitu bangga menunjukkan kad hasil mereka sendiri dan mereka berminat. Dan kalau kita dapat lihat tumpuan lebih baik apabila mereka menjawab soalan menggunakan under 18 ini, tuan-tuan dan puan-puan. Dapatan temu bual pula, saya bertanya mereka, apakah perasaan anda setelah menggunakan kaedah under 18 ini? Mereka menjawab, guna kaedah ni lebih mudah cikgu. Senang cikgu. Saya suka. Nak lagi soalan. Buatlah lagi soalan macam ni cikgu kat kelas akan datang. Sampai bila nak belajar tambah tolak je kan? Tapi itulah yang mereka lakukan. Mereka sangat seronok dan ingin mengulangi lagi. Analisis dapatan melalui ujian pos pula. Kesemua 88 murid saya menunjukkan peningkatan markah daripada ujian pertama kepada ujian yang kedua. Alhamdulillah. Dan refleksi keseluruhan saya, kesan kepada murid. Okay, kita dapat lihat perkembangan murid tadi jelas. Dapat dilihat murid bertambah minat, seronok dan yakin untuk menjawab soalan kerana mereka telah berjaya. Penguasaan topik juga semakin meningkat. Hasilnya adalah daripada markah ujian pos yang lebih baik daripada ujian pra. Kesan kepada saya sebagai seorang guru, saya sendiri semakin berasa bersemangat untuk mengajar kerana saya dapat menghasilkan idea-idea baru yang lain. Saya cuba untuk menghasilkan idea baru yang lain kerana sokongan terutamanya daripada guru-guru lain dan juga ibu bapa sangat menghargai dan menyokong usaha-usaha saya. Jadi dengan itu saya semakin bersemangat untuk membantu lebih dan lebih lagi. Jadi untuk kajian seterusnya, saya bercadang untuk menggunakan kaedah under 18 ini untuk murid lemah di tahun 3 dan seterusnya. Mungkin di tahun 4, tahun 5 dan mungkin tahun 6. Akibat PKP ni kan, ramai yang tak dapat buat lagi. Mungkin tahun 6 tambah tolak pun tak lepas. Jadi kita boleh gunakan under 18 ini. Sangat mudah dan berkesan. Malah kaedah under 18 ini juga boleh digunakan dalam tajuk yang lebih rumit seperti operasi tambah dan tolak dalam lingkungan 1000. Okay, jadi saya rasa itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.